السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك وتب علينا ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم لا نعوذ بك وحدك ونعوذ ولهم الملائكة المقربين وافتح علينا أبواب رحمتك وعلى الناس. رب اشرح لنا صدرنا ويسر لنا واحلل عقدة من لساننا. قال الشيخ المسلم تعالى نفعنا به في الدارين. Dan demikian lagi sunat mandi pula apabila berubah bau tubuhnya kerana menghilangkan bau yang jahat. Dan demikian lagi sunat mandi pula apabila berubah bau tubuhnya, badannya. Berubah tu bau tak nak elok lah. Kerana menghilang disunat itu supaya hilangkan bau yang jahat, bau yang keji, bau yang busuk. Itu untuk nak habiskan. Itu disunatkan mandi. Dan demikian lagi sunat mandi tak kala hendak masuk Madinah Al-Musyarrafah. Dan demikian lagi sunat mandi tak kala hendak masuk Madinah Al-Musyarrafah. Maklum ya. Apabila kita nak masuk ke Madinah, sunat kita mandi. Adapun mana Al-Musyarrafah tu mana dimuliakan sebagaimana disifatkan Makkah Al-Mukarramah, Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Musyarrafah. Mukarramah, Musyarrafah tu maknanya dimuliakan. Dan masuk Baitillah sunat juga sekiranya kalau ada peluang dapat masuk dalam Baitillah, masuk dalam Kaabah. Sekiranya kalau Allah Ta'ala bagi rezeki dapat masuk, sunat kita mandi lebih dulu belum pada nak masuk. Dan sunat mandi pula tiap-tiap perhimpunan orang banyak. Dan sunat mandi pula kerana dan sunat mandi pula tiap-tiap, yakni kerana tiap-tiap yakni kerana tiap-tiap perhimpunan orang banyak, orang ramai lah. Maknanya sunat kita mandi apabila kita nak pergi kepada suatu tempat yang mana demikian itu tempat tu orang ramai, maka kita sunat mandi. Apabila ia hendak berhimpun dengan mereka itu dengan orang banyak. Apabila kita nak berhimpun sekali dengan orang ramai itu disunatkan mandi. Sebab tu nak datang sembahyang Jumaat pun sunat mandi. Nak datang kelas ramai-ramai pun sunat mandi. Dan kiaslah. Nak pergi mesyuarat para ramai pun sunat mandi. Katalah.
Dan sunat mandi pula kerana i'tikaf. Kerana nak i'tikaf, nak pergi i'tikaf di dalam masjid pun sunat mandi juga. Dan lainnya, lain daripada yang disebut. Banyak lagi lah. Pendek katanya kembali kepada kepada keadaannya apabila kita nak pergi kepada suatu tempat yang ada berhimpun dengan orang, maka disunatkan mandi. Dan disunatkan mandi kerana nak beribadat kepada Allah. Seperti i'tikaf. Kata Zarkashi, setengah ulama mereka itu, kata setengah ulama, kata Zarkashi, kata setengah ulama. Mereka itu ulama. Apabila berkehendak mandi bagi segala perkara mandi sunat yang tersebut itu diniat akan sebabnya. Itu cara niat. Dia cara sunat mandi itu macam-macam jenis sunat. Macam-macam sunat mandi. Maka apabila sampai masanya kita mandi itu, kita kena niat lah. Kita kena niat. Maka nak niat macam mana? Dia katanya, maka apabila berkehendak mandi bagi segala perkara mandi sunat yang tersebut, dia katanya caranya diniatkan akan sebabnya, sebab mandi. Niat sebab kita mandi untuk apa? Sebut yang tu lah. Nak masuk Mekah, sajaku mandi sunat masuk Mekah. Nak i'tikaf, sajaku mandi kerana i'tikaf. Kita sebut sebab dia. Kiaslah. Nak masuk Kaabah, sajaku mandi kerana masuk Kaabah. Apa lagi? Mandi nak masuk Madinah, saja aku mandi kerana masuk Madinah. Itu maknanya cara niat tu begitulah. Kita sebutkan sebab yang sebab jadi sunat mandi dalam niat. Sebab jadi sunat mandi. Apa dia? Nak ihram, saja aku mandi sunat ihram. Apa dia lagi? Nak pergi Jumaat, saja aku mandi sunat kerana Jumaat atau sunat Jumaat. Kita sebut gitu. Seperti dikatanya pada lafaz niat, umpamu nawaitu sunnata ghuslil Jum'ati. Sajaku mandi sunat Jumaat. Atau nawaitu sunnata ghuslil 'idi. Sajaku mandi sunat raya. Itu kita sebut sebab dia. Jadi maknanya sunat mandi itu sebab apa? Kita ambil benda tu lah masuk dalam niat kita. Tu dia tak payah nak hafal satu-satu. Jenis-jenis nak hafal jugalah banyak tu. Cara-cara kita nak niat, cara apa dia mandi bagai-bagai mandi sunat tu banyak sangat. Maka kita nanti ingat, kita mandi ni kerana apa? Disunatkan kita mandi ni kerana apa? Ambil yang itulah masuk dalam niat. Atau ghuslal istisqa. Jadi sajaku mandi sunat sembahyang istisqa. Katalah hingga akhirnya. Malaikat mandi daripada umpamu gila. Kemudian malaikat mandi daripada umpamu gila. Umpamu gila tu apa? Gila dan yang dia sebut dulu. Gila dan pingsan. Mana dia yang sebut dulu? Masalah mandi apabila siuman daripada gila dan pitam dia kata.
muka 51 kat tengah-tengah. Dan sunat dan setengah daripadanya sunat mandi, kemudian daripada siuman, daripada pitam. Pitam tu pingsan dan gila. Begitu. Maka sekiranya kalau seorang tu dia sembuh daripada gilanya, maka jangan niat saja aku mandi sunat gila tu, jangan niat begitulah. Bahkan dia niat tu saja aku mengangkat hadas besar. Dia niat begitu. Malaikat mandi daripada umpama gila, maka niat mengangkat, niatkan raf'ul hadas, yang mengangkatkan hadas besar. Saja aku mengangkat hadas besar. Saja aku mengangkat hadas besar. Itu niat begitu sebab kembali kepada perkataan Imam Syafi'i dulu, dia kata pada sana, dia katanya jarang sangatlah orang gila tu sunyi daripada janabah. Sunyi daripada keluar mandi. Lebih-lebih laginya gila tu berpanjangnya masa. Maka boleh jadi di dalam masa dia gila tu, Imam Syafi'i katanya tak sunyilah. Pada ghalibnya orang gila tu ada keluar mandi, ada keluar mandinya pada masa gila. Maka oleh itu apabila orang yang siuman daripada gila, maka dia niat mengangkat hadas besar. Saja aku mengangkat hadas besar. Macam orang berjunub lah. Macam niat orang junub. Itu maknanya. Itu mana katanya malaikat mandi daripada umpama gila, maka diniatkan raf'ul hadas, jenis saja aku mengangkat hadas besar. Dan demikian lagi seperti gila umpama gila, iaitu umpama tu ialah pitam, pingsan. Maka sunat mandi niat mengangkat hadas. Saja aku mengangkat hadas besar. Habis. Habis di situ masalah apa dia? Mandi sunat. Tatimmatun. Tatimmatun. Dia dalam istilah kitabnya ada suatu kataan dia katanya tatimmah. Tatimmah ni maknanya masalah-masalah mespenuhkan, untuk nak mespenuhkan daripada yang dulu. Jadi dulu tak ada tertinggal masalah, maka di sini di akhir-akhirnya kita tengok tak akan berapa lama akan habis masalah kita, masalah mandi itu akan habis. Maka sekiranya dia ada tinggal-tinggal, ada ketinggalan hukum-hukum yang perkara-perkara yang bersangkutan dengan mandi itu ada ketinggalan, dia akan sebut di dalam kata tatimmah. Yang suatu masalah yang mespenuhkan akan masalah-masalah di dalam bab mandi kita. Tatimmatun ini kesempurnaan, maka dikenal mandi lelaki dan perempuan dengan salah satu daripada 3 perkara. Kita maklum bahawasanya air yang keluar daripada kemaluan orang kita ada 3. Ada 4. 4 lah, ia kalingan kencing. 3 najis, 1 suci. 3 najis, 1 suci. 4 perkara. 3 najis, 1 suci. Yang suci yang 1 tu mani. Mani itu suci. Lepas tu 3 lagi tu najis. Kencing
Mazi, lepas tu wadi. Mazi, lepas tu wadi. Jadi 4 perkara lah. Maka yang 3 lagi itu membatalkan wuduk, najis serta membatalkan wuduk. Serta membatalkan wuduk. 3 perkara tu yang najis tu membatalkan wuduk. Kencing, mazi, wadi. 3 perkara tu najis, lagi pulanya membatalkan wuduk. Lepas tu mandi, suci, tetapi mewajibkan mandi. Suci tapi menyebabkan berjunub, wajib mandi. Begitulah. Maka yang mandi ini dengan kencing, itu senang sangatlah kita berbezanya. Tapi masalah di antara mandi dengan mazi dan wadi itu berhajat juga kita mengetahui perbezaan. Untuk kita nak tahu katanya ini mandi, bukan mazi, bukan wadi. Sebab hukum dia tak sama. Kalau keluar mandi, wajib mandi, suci diri dia. Kalau dua laginya ialah mazi dan wadi, membatalkan wuduk, najis. Jadi tak dapat tidak kita kena tahu akan hukum tiap-tiap satu, lagi pulanya kena kenal mana dia mandi, mana dia mazi, mana dia wadi. Untuk kita nak tahu sebab dia tak ada perbezaan. Ada perbezaan sebab mewajibkan mandi artinya mewajibkan wuduk. Maka dengan sebab hukum itu berbezaan, maka kena kenalah mandi itu macam mana. Dia katanya maka dikenalkan mandi lelaki dan perempuan sama lah dia antara lelaki dan perempuan apabila keluar mandi itu macam ni. Dengan 3 perkara, dengan salah satu daripada 3 perkara. Dengan salah satu daripada 3 perkara. Apabila dengan maknanya apabila didapati apabila didapatikan salah satu daripada 3 perkara ni, maknanya benda yang keluar daripada kemaluan, benda yang keluar daripada kemaluan tu sekiranya didapati mana-mana satu daripada 3 perkara ni, maka dialah mandi. Maka wajib mandi, maka jadi junublah seorang dan wajib mandi. Salah satu daripada 3 perkara ni mana dia? Pertama, dengan terpancar-pancar keluarnya cara dia keluar tu terpancar-pancar. Yang bertolak-tolak keluar. Dia tak steril macam kencing tu tidak. Jadi bertolak-tolak, berpacar-pacar. Dia tak macam air kencing. Air kencing tu dia keluar, apabila dia mula keluar tu steril dia keluar kan. Steril begitu. Kalau habis-habislah. Adapun mandi itu dia keluar dengan secara terpacar-pacar. Maklum Dan jikalau tiada merasai lazat sekalipun, dan tiada bau sekalipun, walaupun dengan cara dia keluar tadi. Yang pertama tu berbeza dianya, salah satu pada 3 perkara tu cara dia keluar. Cara dia keluar tu terpacar-pacar, keluarnya jadi tak macam kencing. Tak
Tak macam kencing. Kencing tu steril. Dan jikalau tiada merasai lazat, dan jikalau cara dia keluarnya begitu, walaupun ketika keluar tu tidak merasai lazat sekalipun, iyalah. Dan tiada bau, bauan tu tidak ada sekalipun. Ada apabila keluar dengan secara bertolak-tolak, berpancar-pancar tadi tu, maka dialah benda yang keluar tu adalah mani, berjunublah seorang, wajib di atas dia tu bermandi. Gitu. Mana dalil? Kerana firman Allah Ta'ala, khuliqa mimma dafiq. Khuliqa artinya dijadikan iakan manusia daripada air yang terpancar-pancar. Dijadikan iakan manusia daripada air yang terpancar-pancar. Air yang apabila keluar dianya, keluar dengan secara terpancar-pancar. Mana begitu? Dijadikan daripada air yang terpancar-pancar, mana daripada air apabila dia keluar keluar dengan secara terpancar-pancar. Bukan steril macam air kencing tu, bukan. Itu satu tandaan dia, satu alamat dia. Kedua, dengan merasai lazat. Lazat syahwah itulah. Kedua, keluar dia tu dengan merasa lazat ketika dia keluar. Tak kala keluarnya. Ketika dia keluar tu ada merasa lazat bagi ampunyanya. Dan jikalau tiada terpancar dan bau sekalipun, sebab dia nak mana-mana satu daripada tiga perkara. Walaupun keluar tu tidak terpancar-pancar dan tidak ada bau. Tiada terpancar tu kerana sebab sedikit. Sebab mandi yang keluar tu sedikit, memanglah tidak terpancar-pancar lah dia keluar tu. Tapi ada merasai lazat, iyalah. Ketiga, baunya. Bauan dia. Tak kala basahnya seperti bau tepung gandum yang diuli. Atau seperti bau mayang kherma. Dan tak kala keringnya seperti putih telur. Ini bau dia begini. Tengok. Bau dia ada, tengok bau mani itu ketika kering lain, ketika dia basah tu lain. Lepas tu mani ketika dia basah, bau dianya seperti bau tepung gandum yang diuli. Kita nak buat roti, kita ambil tepung gandum, kita masukkan air, kita ulikan, itu bau macam tu. Bau macam tu lah. Itu mandi ketika basah, bau dianya macam tepung gandum yang diuli. Tengah-tengah kita diuli tu, macam mana kita bau? Nak buat roti ni. Macam tu lah bau dia. Atau seperti bau mayang kherma. Seperti bau mayang kherma. Tulisan tu nampak macam jauh sikit. Mayang jauh sikit. Atau seperti bau mayang kherma.
Hmm. Nah, mayang dia ketika keluar awal-awal belum nak keluar bunga, mayang dia tu apabila macam kelapa lah, kelapa macam kelapa, dia keluar mayang tu belum pada pecah nak jadi bunga, maka bau dia macam tu lah. Jadi maknanya nisbah bau bagi mandi ketika basah mandi itu bau macam tepung gandum ketika diulikan, artinya bau dia tu macam bau mayang kherma. Itu kalau basah. Lepas tu kalau mandi yang kering bau macam mana pula? Dan tak kalau keringnya mandi, mandi sekiranya kalau kering, kalau kena kat kain tu dia akan lekat kat kain. Maka sekiranya kalau dia kering tu bau dia tu macam seperti putih telur. Ni bau seperti telur putih. Telur putih yang mentah ni. Bau macam tu. Jadi maknanya bauan mandi ketika dia basuh, ketika dia kering tu bau macam telur putih yang mentah. Bau seperti bau macam telur putih yang mentah. Katanya, dan jikalau tiada terpacar-pacar dan merasa lezat tak kala keluarnya sekalipun. Macam mana? Seperti keluar mandi yang tinggal kemudian daripada mandi. Seperti keluar mandi. Yang tinggal, yang tertinggal, yang baki, yang tertinggal di dalam jalanan kencing. Yang tertinggal di dalam jalanan kencing. Kemudian daripada sudah mandi, kemudian daripada mandi ni, kemudian daripada sudah mandi orang yang berjunub itu. Dia sudah mandi, tiba-tibanya keluar kat kemaluan dia, maka situ memanglah tak terlazat lah, tak ada rasa lazat. Boleh jadi bau pun boleh jadi bertolak-tolak, berpacar-pacar pun tidak ada, lazat pun tidak ada, tetapi kita hidu bau dia seperti disebut tadi. Pendek katanya dia katanya maka jika diperoleh, maka jika diperoleh ini didapati, maka jika diperoleh yakni didapati pada yang keluar itu, keluar daripada kemaluannya, pada yang keluar itu, yang keluar daripada kemaluan dia seorang. Maka jika diperoleh ni didapati pada benda yang keluar itu ni, pada benda, pada air yang keluar daripada kemaluan dia, seperti segala perkara itu, sama ada didapati perkara-perkara yang tersebut tadi, yang seperti segala perkara ni, seperti salah satu daripada segala perkara yang 3 perkara tadi. Sama ada daripada lelaki ni, sama ada keluar daripada kemaluan lelaki atau perempuan. Adalah satu daripada sifatnya. Yang keluar tu ada mana-mana satu daripada sifat yang 3 tadi. Wajiblah mandi. Wajib di atas seorang tu mandi. Jadi maknanya benda yang keluar daripada kemaluan dia itulah, sekiranya ada didapati dengan mana-mana satu daripada 3 perkara tadi, maka dah wajib mandi. Itu tahu kata itu adalah mandi. Air yang keluar tu ialah mandi. Seperti maknanya
Yang pertama tu keluar dengan secara terpacar-pacar. Bertolak-tolak dia keluar. Terpacar-pacar, tertolak-tolak. Macam keluar dengan secara berbubut-bubut nak keluar tu. Yang keduanya, ketika dia keluar ada merasai lazat. Yang ketiganya, di bahu dia. Di bahu dia. Maka apabila didapatkan 3 perkara yang disebut tadi, maka wajib di atas mandi. Maka wajib di atas seorang tu mandi junub. Mandi mengangkat hadap sah. Sebab benda yang keluar tu adalah mandi. Maknanya kalau lain daripada mandi, seperti madhi, seperti wadi, dia keluar tu dengan secara tidak didapati mana-mana satu daripada 3 perkara. Dengan maknanya sekiranya kalau suatu kita tengok ada keluar kat kemaluan, maka tengok bau dia macam bau yang disebut tadi ke tidak. Ada ke tidak bau macam tu. Artinya keluar dia ada merasaan lazat ke tidak. Artinya keluar dengan secara terpacar ke tidak. Maka sekiranya kalau 3-3 tu tidak ada ke semua, maka benda yang keluar tu tidak pun madhi, tidak pun wadi. Tapi madhi itu dia keluar ketika apabila kedatangan syahwah. Dia keluar dengan apabila kedatangan syahwah, keluarlah madhi. Adapun wadi itu biasanya keluar tu biasanya keluar dia tu apabila badan seorang terlemuh, lesu, penat, dan pulaknya dia keluar, biasanya keluar selepas pada kencing. Itu wadi. Biasanya dia keluar selepas pada kencing. Itu wadi. Ada pemazi keluar ketika naik syahwah. Begitulah. Jadi pendek katanya kita kena tahulah. Kita kena tahu benda yang keluar tu macam mana cara dia keluar. Artinya rasa biasa ke, rasa lazat ke masa dia keluar. Ada bau macam benda yang disebut tadi ke tidak, ialah bau seperti tepung, gandum, atau bau seperti mayang khurma kalaunya basah. Kalau kering tu bau macam telur putih mentah. Sekiranya kalau tak nanti beri pun ke semualah 3 perkara tu. Sebab tu dia kata tadi tu masalah kemudian daripada mandi. Yang tadi sikit dia kata seperti keluar mandi yang tinggal kemudian daripada mandi. Macam begini. Kita katalah seorang tu dia apabila maaflah nak sebut. Dia main dengan tangan dia. Main dengan tangan dia. Main kemaluan dia tu dengan tangan dia. Kemudian apabila dekat-dekat nak keluar tu, dia ada merasa illazat. Dekat-dekat nak keluar tu, dia ada merasai lazat. Apabila ada merasa lazat tu, dia ikat. Zakar dia tu dia ikat. Ikat dengan getah ke masalah, dia ikat. Maka ikat tu tak keluar. Ikat tu tak keluar lah. Ada sebelah dalam. Kemudian dia pergi mandi. Selepas pada dia mandi, dia buangkan getah tadi. Yang ikat kat zakar dia tadi. Maka apabila dia buang getah tu, maka yang ada sebelah dalam tu keluar lah, mengalir keluar. Maka keluar itu tidak bertolak-tolak. Ketika keluar tu lazat tidak ada juga. Tapi bau dia ada. Macam tu.
Begitu dah. Jadi ingat katanya 3 perkara mana-mana satu. Bukannya nak beri pun 3 perkara sebab tu kalaulah lagi akan datang dia ada sebut. Kalaulah satu kain masalah. Kain belikat ni lah. Orang lelaki artinya tak kira lah kain ke seluar ke, maka kain itu contohnya kain lah atau seluar ke katalah yang kita seorang saja kita pakai. Bukan pakai berkongsi dengan kawan ke atau pakai berkongsi dengan isteri ke masalah. Kita seorang saja macam sekarang biasanya gitulah. Tidak berkongsi pakai. Maka sekiranya tengok ada lekat kat kain. Ada lekat kat kain tu, maka kita pun hidu. Ada lekat kat kain, tengok dah kering dah. Dah kering. Lagi pulanya kita katanya kain tu, seluar itu biasa kita pakai tidur. Lepas tu tengok ada macam benda tu kering, jadi gitu, maka kita hidulah. Maka kita hidu tengok. Sekiranya kalau bau dia macam telur putih mentah tadi tu, telur putih mentah yang basah tu, maka ya mani. Walaupun dia tak perasan bila yang keluar. Bila dia keluar. Dia tak sedar sekalipun. Tapi bau dia tu ada. Kalau telur putih tu, telur putih kalau dia kering bau lain. Ni maknanya mandi yang kering yang ada lekat kat kain, bau dia macam bau telur putih yang basah, yang mentah. Maka kita apabila kita mengesyak, kita syakkan, yang lekat kat kain aku ni apa benda ni? Maka kita pun hidup. Apabila hidup tu maka didapat bahasanya bau dianya macam bau telur putih tadi. Maka dia tu maka iyalah yang lekat kat kain tu mandi dah tu, tapi dia dah kering. Lagi pulanya kain itu kita seorang yang pakai. Lebih-lebih laginya pakai masa tidur. Maka air mandi yang ada kat kain tu mandi siapa? Mandi kita. Sebab kita seorang saja guna kain. Kita seorang saja guna kain itu, orang lain tak guna. Walaupun kita tak perasan katanya, bila masa dia keluar, boleh jadi dia keluar dalam masa mimpi kita tak sedar kan. Boleh jadi begitu. Sebab tu nak cerita katanya apa dia? Mesti didapati mana-mana satu daripada 3 perkara tadi, itulah mandi. Tengok. Maka dia kata tadi, maka jika diperoleh pada yang keluar itu seperti segala perkara itu daripada mandi, daripada lelaki atau perempuan, ada salah suatu daripada sifatnya, sifat yang 3 tu ada mana-mana satu, wajiblah mandi. Kerana nyatalah yang keluar itu mandi. Wajib kena mandi di atas orang itu. Sebab apa? Sebab dah nyata kata benda yang keluar tu ialah mani. Gitu. Dan jika ada ia seperti warna darah atau tiada ia seperti putih telur. Jadi maknanya kita nak kena mandi itu dengan mana-mana satu daripada 3 perkara tadi kan. 3 perkara tu ulang sekali lagi. Apa dia? Terpacar-pacar ketika keluarnya. Artinya dapat merasa ilazat. Yang ketiganya kenal di bauan dia. Warna
warna tidak boleh menentukan. Warna tak boleh nak menentukan di atas mandi. Dia boleh jadi keluar jadi warna merah seperti darah pun boleh jadi. Contohnya dia keluar mandi itu, contohnya dia bermimpi, lepas tu ada rasa sedap lah dalam, ada rasa lazat lah dalam mimpi dia tu. Maka ada benda keluar kat kemaluan dia. Ada benda yang keluar kat kemaluan dia. Tapi merasai lazat tu ada. Maka apabila dia tengok tu warna merah macam darah. Itu mandi lah. Sebab apa? Ada merasa lazat. Maka sebab tu dia saya kata tadi tu warna tak boleh nak menentukan. Warna dia tu tak boleh tidak dijadikan tandaan. Sebab boleh jadi keluar tu warna merah seperti darah, atau tiada seperti warna darah, seperti putih telur. Telur putih yang mentah, keluar dia warna dia macam jadi jernih. Telur putih jernih kan, tak jadi pekat. Apa dia? Seperti putih telur. Warna dia tu seperti telur putih. Dan itu apa bacaan dia. Saya tak tahu nak baca. Likat. Tapi dalam bahasa Arab tu mana suam. Jadi keluar itu dia tu, awal-awal dia keluar tu, kalau kena kat anggota tu rasa suam-suam macam kencing. Itu dia. Pada hak lelaki. Jadi maknanya setengah daripada sifat mandi bagi yang tentu dengan orang lelaki. Yang tentu dengan orang lelaki, warna, tengok dia katanya dia tu apa, likat, mana suam. Macam air kencing. Air kencing pun suam, mandi pun suam juga. Itu bagi orang lelaki. Pada hak lelaki. Jadi ghalib. Ghalib, yang ghalib bagi mandi lelaki, ghalib bagi mandi lelaki itu apa dia? Putih. Lagi pulanya likat. Likat tu suam. Suam tu macam air kencing, suam. Dia suam begitu. Macam air kencing, susu pun macam tu juga. Susu pun suam juga. Tengok awal-awal kita pernah minum tu, pernah minum susu lembu. Sudah masa duduk kat Suria dulu tu, ada kat tepi rumah tu dia ada bela lembu susu.
dia ada bela lembu susu. Lepas tu petang-petang tu dia perah susu, dia suka bagi tu satu botol. Sudah perah dia bagi tu. Suam. Saya ingat dah letak atas dapur, bukan. Dia suam. Tapi dia banyak, dia rasa suam lama lah. Tapi mandi pun begitulah, macam kencing suam. Macam kencing pun suam, mani lelaki pun suam juga. Itu likat. Atau cair dan kuning pada hak perempuan sekalipun. Atau cair atau kuning, warna tu warna kuning. Atau cair apa? Dan tiada kuning dan cair pada hak perempuan sekalipun. Dan tiada kuning dan cair pada hak perempuan sekalipun. Jadi maknanya ghalib mani bagi perempuan tu nak kuning, lagi pula cair. Begitu. Sekalipun. Tengok. Dia katanya apabila didapati mana-mana satu daripada tiga perkara tadi, maka ialah mani, maka wajib mandi. Walaupun keluar dia tu seperti darah, seperti warna darah, ataunya tiada, dan likat ke tiada, nisbah bagi orang lelaki, atau kuning ke tak kuning, cair ke tak cair, pada nisbah bagi orang perempuan sekalipun. Dia tak kira di situ. Dia tak kira di situ. Hanya kira mana-mana satu daripada tiga perkara yang tersebut tadi itu satu saja. Begitu saja. Tengok. Maka jika tiada diperoleh satu daripada tiga ini, tiada wajib mandi. Maka jika tiada diperoleh, tiada didapati salah satu daripada tiga ini, tiga ini yang sebut atas tadi, terpancar lazat bau seperti benda yang tadi, tiada wajib mandi. Tak wajib mandi. Tak wajib mandi junub lah. Tak wajib mandi mengangkat hadas besar lah. Minta masa sikit nak habiskan. Tiada wajib mandi kerana bukan ia yang keluar itu mandi. Dan jika ada ia putih, likat pada hak lelaki sekalipun. Atau cair dan kuning pada hak perempuan sekalipun. Maka adalah yang demikiannya pada ghalib juga. Mana? Ghalib mani lelaki itu apa dia? Putih, likat. Putih, likat. Suam. Ghalib mani orang perempuan tu cair, lagi pulanya kuning. Nak kuning. Bukan kuning betul. Nampak nak kuning gitulah. Maka walaupun itu dia ghalib, sebab tu dia katanya terkadang bersalahan ia dengan demikian itu, boleh jadi tu yang ghalib tu bersalahan. Sebab tu kita tak boleh buat pedoman dengan apa dia. Kalau mandi lelaki tu apa dia putih lagi pekat lagi likat sana itu, tak boleh nak pedoman dengan dia. Apa dia cair dan kuning pada mandi lelaki, mandi perempuan tak boleh nak pedoman dengan dia. Sebab itu apa dia yang ghalib. Boleh jadi menyalahi. Kerana kata setengah ulama tiada dikenal mandi perempuan melainkan dengan merasa lazat juga. Lebih-lebih laginya setengah ulama dia katanya orang perempuan nak tahu, nak kenal mandi itu ialah dengan ada merasa lazat.
Boleh jadi maknanya ketika keluar, tak tahulah macam mana keluar tu tidak terpaca-paca, lagi pulaknya bau dia pun tak boleh nak bau macam tadi juga. Jadi setengah ulama katanya orang-orang perempuan nak tahu kata benda yang keluar daripada dia tu mandi ke tidak, pedoman dianya ialah, tandaan dianya ialah merasa lazat. Setengah kata begitu. Tapi yang maklumnya tadilah, tiga perkara tu untuk lelaki dan perempuan. Mana-mana satu daripada tiga perkara tu untuk lelaki dan perempuan. Bertolak-tolak, terpaca-paca, merasa lazat dan ada bau seperti yang sebut tadi. Mana-mana satu daripada tiga perkara untuk lelaki dan untuk perempuan. Tapi setengah ulama dia kata nak kena orang perempuan nak kena mandi itu satu ya, bukan tiga. Satu benda bukan salah satu daripada tiga, bukan. Apa dia satu benda? Ialah merasai lazat juga. Nah, adapun apa dia, warna tak boleh nak jadi alamat sebab dia keluar mengikut ghalib. Begitulah. Habis. Kemudian kita akhir katanya, dan jikalau syak seorang pada sewaktu yang keluar adakah mandi atau wadi, maka dipilihnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah. A'udzubillahi minasyaitonir